Riwayat Baihaqi, Tabrani, Al-Bazzar. Jika seseorang daripada kamu tak berani, tak sanggup nak beramal pada malam hari, kata nak bangun malam baca Quran, sembahyang tahajud, zikir semua ni, dia tak sanggup lah malam-malam ni. Kemudian dia tak sanggup pula nak belanjakan harta dia pada jalan Allah kerana bakhil. Nak keluar duit ni rasa berat. Dan tak dapat berjuang pada jalan Allah kerana takut. Nak pergi perang jihad pun tak sanggup, takut. Maka hendaklah ingat akan Allah sebanyak-banyaknya. Kok yang itulah yang boleh tampung nanti. Jadi sebab itu dalam Jalan Al-Ghazaliyah ni ada mata pelajaran zikir dia dan mudah. Hari Isnin apa zikir dia, hari Selasa apa dia, semua kita beritahu tu dah. Di belakang ni pun ada, belakang sekali tu apa ada. Dan dari semasa ke semasa kita akan cerita pula fadilat zikir-zikir yang lain. Dan malam ini insya-Allah kita akan sentuh la ilaha illallah. Yang kalau ikut Jalan Al-Ghazaliyah ni dia zikirkan pada hari Sabtu. Kalau ikut kita, suka hati kita lah, zikir bila-bila pun boleh. Jadi apabila kita dah tahu kelebihan ingat akan Allah ni, barulah kita nak ada usaha, nak ada belajar. Kalau tidak, orang sebut zikrullah ni bagus, kita tak rasa pun. Dah tengok kelebihan-kelebihan dia tadi, macam-macam kelebihan, kita pun datang semangat. Macam orang bagi tahu contohnya, hari tu kita ambil contoh Kenuri, ubah contoh. Orang kata jom kita pergi Langkawi, ada rombongan, naik bas, naik bot, tambang semua free. Tengoklah dulu, tak berapa rasa nak pergi lagi, sebab kita tahu fadilat dia sikit. Kemudian orang tu tambah lagi kelebihannya. Bukan sekadar tambang pun free, tambang bas free, tambang bot pun free. Di sana hotel pun free juga, penginapan percuma 2 malam. Rasa macam nak pergi. Bukan sekadar hotel pun percuma, ada tambah fadilat lagi. Tiap-tiap seorang dapat pula duit tangan RM200. Terus dia kata confirm aku nak pergi. Daripada tadi tak apa nak pergi, sekarang confirm nak pergi. Sebab apa? Dia tahu dah fadilat dah, kelebihan-kelebihan yang dia nak dapat. Berzikir pun macam itulah juga. Apabila kita tahu kelebihan-kelebihan dia, kita pun ada kegairahan nak buat. Seterusnya, ulang kaji rukun pertama, pokok kedua, yakni khadim. Mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu khadim, azali, tak ada bagi wujudnya permulaan. Jadi zat Allah ni dia tak ada mula. Bila kata makhluk ni semua ada mula. Kita ada mula, planet bumi ni ada mula, langit ada mula, malaikat ada mula, alam makhluk seluruhnya semua ada mula. Tapi Allah dia siap-siap dah ada. Sejak bila dia ada? Sejak azali. Azali ni maksud dia sebelum ada mana-mana makhluk. Sebelum ada detik pertama, saat pertama pun belum dicipta lagi, masa belum dicipta lagi. Masa waktu itu Allah dah ada dah. Siap-siap dah ada. Dia bukan jenis bertumbuh, dia bukan jenis hidup berkembang. Contohnya, mula-mula dia kecil, lepas tu dia dewasa, lepas tu dia jadi orang tua. Allah dia tak kena sifat tu. Dia ada-adanya dia tu, dia terus sempurna dah. Awal-awal lagi memang dah ada dah. Dia tak ada permulaan. Dalilnya, jikalau adalah dia itu baharu tidak qadim, maka dia memerlukan pula kepada yang muhdith, yang membaharukan dia. Dia Allah ni qadim. Kalau kita kata Allah ni tak qadim lah, bila dia tak qadim, maksud dia ada yang membaharukan dia. Siapa pula yang membaharukan dia? Sedangkan yang kita belajar, dialah Tuhan, mana ada yang sebelum dia lagi. Jadi Allah ni sifat dia mesti qadim, wajib qadim. Kalau ada orang kata dia sembah Allah, tapi dia kata Allah ni tak qadim, asyik-asyik dulu Allah tak ada, lepas tu baru Allah ada. Maksud dia Allah ada permulaan. Ni fahaman salah. Allah dia mesti qadim, dia wajib qadim. Kalau Allah tak qadim, maksudnya ada yang lebih awal daripada dia, ada yang lebih dahulu daripada dia. Dan kita sedia maklumlah, berdasarkan hukum akal, mana boleh ada yang lebih dahulu daripada Tuhan. Kalau ada yang lebih awal daripada Tuhan, yang itulah sepatutnya jadi Tuhan, bukan Allah. Jadi benda tu mustahil. Macam kita ni, sebelum kita ada bapa kita, sebelum bapa kita ada Nabi Adam, sebelum ada Nabi Adam ada bumi, sebelum ada bumi ni ada malaikat, ada kursi, ada lauh mahfuz, ada arash. Sebelum ada semua tu ada Nur Muhammad dalam ilmu Allah. Sebelum ada tu ada Allah. Jadi semua tu ada sebelum. Tapi last sekali mesti Allah.
Dan sebelum Allah tu tak boleh ada yang lain dah. Kalau ada seseorang tu dia kata sebelum Allah tu ada yang lain, dia iktiqad, dia salah. Sebelum Allah tak ada. Awal-awal Allah, dia yang awal, dia yang akhir. Kemudian kita ada tengok dialog pluralisme akidah. Sekarang ini semakin hebat fahaman pluralisme dan sekularisme. Sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Dia virus siplis. Dalam siplis ni ada 3 virus utama. Sekularisme, itu biasalah. Kemudian pluralisme dan liberalisme. Jadi plural dan liberal ini dalam kalangan orang Islam pun ada. Bagi mereka semua agama ni sama. Jadi kita ada buat dialog dulu. Kita ringkaskan kesimpulannya. Allah ialah Tuhan kita, dan Allah juga Tuhan kepada seluruh umat manusia dan jin. Dan Allah ni Tuhan kepada seluruh alam. Itu kita faham. Yang kedua, Allah ialah Tuhan kepada kita orang-orang Islam, dan Allah juga Tuhan kepada semua manusia dan jin. Tak kira mereka ni ada agama lain kah ataupun tidak beragama. Allah Tuhan kepada semua. Yang ketiga, tetapi bukan semua manusia dan jin menyembah Allah sebagai Tuhan. Di situ beza dia. Allah memang Tuhan kepada semua, tapi bukan semua makhluk ni sembah dia sebagai Tuhan. Kalau kita orang Islam, ringkas cakap, semuanya sembah Allah sebagai Tuhan. Tapi agama-agama lain belum tentu. Ada yang sembah Allah sebagai Tuhan, dan ada yang sembah selain daripada Allah. Yang keempat, ada manusia dan jin yang sembah Allah sebagai Tuhan. Ada juga yang sembah selain Tuhan. Ada juga yang tak sembah apa-apa sebagai Tuhan. Jadi ada beza. Yang kelima, ada manusia dan jin yang sembah selain Tuhan seperti sembah manusia. Contohnya Jesus Christ. Dia kata Jesus Christ ini ialah anak Tuhan merangkap Tuhan juga. Ada yang menyembah alam, ada yang sembah dewa-dewi, ada yang sembah Lucifer, sembah syaitan, iblis, ada sembah berhala-berhala dan macam-macam. Sebahagian daripada mereka ni anggap benda-benda itulah Tuhan. Jadi ada beza. Tuhan, Allah memanglah Tuhan kepada semua orang kita, tapi bukan semua kita ni, makhluk ni, sembah Allah sebagai Tuhan. Yang keenam, ada orang kata jalan berbeza tapi matlamat tetap sama. Kami ikut jalan Buddha kah, jalan Majusi kah, jalan apa pun kah, tapi matlamat dia Tuhan juga. Sebenarnya ungkapan ini dia sesuai untuk agama Islam sahaja. Kita bagi contoh dulu. Agama Islam tu ialah Gunung Kinabalu. Jadi suka hatilah nak naik ke mana pun yang rasa sedap. Ada orang dia suka naik dari utara, ada orang dia suka naik dari selatan, ada suka naik dari timur laut. Jalan berbeza tapi matlamat dia ke puncak Gunung Kinabalu. Itu betul. Tapi agama-agama lain ni, dia seolah-olah gunung yang lain. Agama Hindu Gunung Tahan, agama Buddha Gunung Bubu. Jadi kalau mereka bila berlaku banjir, mereka nak naik ke gunung-gunung ni, dia akan sampai gunung tu, dia tak akan sampai Gunung Kinabalu tadi. Sedangkan yang betulnya Gunung Kinabalu tu. Jadi jalan berbeza matlamat tetap sama ni, dia sebenarnya untuk agama Islam. Banyak jalan. Ada orang dia nak lalu jalan tasawuf pun ada banyak jalan. Ada orang dia nak lalu jalan fiqh, ada orang dia nak lalu jalan akal. Semua pun matlamat sama. Kemudian anak tu kata, tapi kan ayah, ada orang kata Tuhan yang disembah oleh penganut agama lain sebenarnya sama dengan Tuhan yang disembah oleh penganut agama Islam. Kita nak tahu ini, kena tengok ciri-ciri. Kalau ciri-ciri dia sama, ciri-ciri yang mereka sembah tu sama, memang betul lah, mereka pun sembah Allah, cuma nama lain-lain. Tapi kalau ciri-ciri itu tak sama, mereka kata kami sembah Allah juga, tapi ciri tak sama, maksudnya mereka sembah yang lain. Ciri-ciri itu muka surat sebelah. Yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau Tuhan yang dia sembah tu pun dia kata, dia memang ciptakan segala sesuatu, dah samalah satu ciri. Yang kedua, sebelum Tuhan menciptakan makhluk, dia sudah sedia ada. Dan yang sudah sedia ada hanyalah dia. Yang lain-lain belum ada. Kalau sama, tengok yang lain lagi. Yang ketiga, Allah Maha mengetahui. Dia tahu semua benda yang sudah
Yang sedang berlaku, yang akan berlaku, semua dia tahu. Kalau Allah dia pun macam tu juga. Betul lah. Yang keempat, Allah maha sempurna. Dia tak ada walau satu kelemahan. Apa sahaja yang ada kelemahan bukanlah Allah melainkan makhluk. Kita bagi contoh dulu. Dalam kitab Bible hari ini masih ada cerita Nabi Yaqub. Dia lawan dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Hari ini saya bawakan ayat dia daripada kitab Kejadian.